Okey. Tanggapan ni kan, macam saya katakan tadi lah, tanggapan ni bermaksud persepsi secara umumnya biasanya negatif bila kita bercakap tentang kesihatan mental, bercakap tentang penyakit mental, isu bunuh diri dan bunuh diri itu sendiri. Tetapi sudah tentu dengan bantuan pandemik COVID-19 ni, kita dah melihat peningkatan daripada segi literasi itu sendiri, kedua-duanya, kesihatan mental dan juga isu bunuh diri, sebab banyak yang berlaku pada waktu tersebut. Jadi bagi saya, apa yang kita lihat pada waktu itu, kembali kepada soalan Daniel tadi, adalah nak perbetulkan balik tanggapan. Perbetulkan. Okey. Jadi tanggapan itu negatif. Okey, macam ni kita nak perbetulkan. Satu adalah dengan menimba ilmu, sudah tentu. Menimba ilmu ni kita panggil knowledge is transformative. Hanya dengan ilmu lah baru kita dapat merubah persepsi kita, dan moga-moga dengan perubahan persepsi itu berlakulah perubahan, orang kata change in action. Itu yang kita harapkan lah. Sudah tentu. Keduanya adalah berinteraksi lah dengan individu-individu yang hidup dengan penyakit mental, berinteraksi dengan individu yang ada cabaran ataupun pemikiran untuk bunuh diri ini. Jadi kita mendapat informasi yang tepat. Biasanya apabila individu itu sendiri yang internalize stigma, dia menjadi sukar untuk nak meluahkan dan bercerita. Tetapi sebenarnya katalah kita boleh one to one bersama dengan mereka, daripada situ kita melihat, sebenarnya macam Puan Yana katakan tadi, sudah tentu kalau kita ada penyakit mental pun kita sebenarnya boleh sembuh, tetapi perlukan satu pendekatan yang menyeluruh, dan juga perlukan, orang kata, secara konsisten itu kita perlu mendapatkan, tak kisahlah rawatan ke, sokongan ke, bantuan daripada apa segi. Dan kemudian kita kena perbetulkan bagaimana kita menggambarkan individu yang ada penyakit mental. Contohnya di filem kan, dalam drama, dalam music video, lagu-lagu, biasanya gambaran itu sangat negatif kan. Kalau ada penyakit mental je bunuh orang kan, tak makan ubat bunuh orang contohnya, ataupun tak boleh sembuh, ataupun berbahaya, ataupun gila, tak siuman dan sebagainya. Tapi sudah tentu kita dah melihat naratif tu dah agak berubah lah. Sebab macam saya katakan tadi, hari ini kita dah tahu sebenarnya penyakit mental itu adalah benar. Dia bukan lagi orang kata dibuat-buat ataupun attention seeking dan sebagainya. Satu lagi tanggapan yang kita selalu ada adalah orang yang ada penyakit mental ni lemah iman. Sering dikaitkan dengan lemah daripada segi spiritual. Tanpa kita sedari sebenarnya sesiapa pun cenderung untuk mendapat penyakit mental kalaulah mereka tidak menjaga kesihatan mental mereka dengan baik, dan faktor-faktor mencukupi. Jadi faktor-faktor penyumbang itu ada. Macam kita katakan tadi dah, pandemik, hilang kerja, kurangnya sumber pendapatan kan, kehilangan orang tersayang melalui grieving process. Banyak sebenarnya faktor-faktor ini hadir, it's present today. Jadi individu-individu hari ini lebih cenderung sebenarnya untuk mendapat penyakit mental ialah bebanan masalah kewangan tadi, kemudian terbeban dengan hutang, macam mana nak bayar pinjam alung, kemudian alung pula nak bunuh kita, nak bunuh keluarga, kemudian kita pula merasa membuat sesuatu yang impulsif, bunuh diri. Tetapi macam Puan Yana katakan tadi, ia adalah satu isu yang kompleks. Lepas tu kita pula menghukum, kau berfikiran macam ni mesti kau banyak dosa, mesti kurang iman, mesti tak solat, tak baca Quran, tak kira lah agama apa sekalipun. Jadi ini biasanya tanggapan-tanggapan ni. Dan selalu tanggapan yang saya paling tak gemar sebenarnya adalah orang kalau datang, selalunya saya akan dengar, Puan Ita, orang ada penyakit mental ni tak boleh bekerja lah, tak boleh sembuh. Dan biasanya mereka akan kata tak boleh sembuh disebabkan oleh bila mereka di tempat kerja, mereka sukar nak meluahkan. Jadi mereka nak ambil MC sukar, mereka nak melalui proses penyembuhan sukar. Jadi keadaan mereka bertambah mudarat, dan kemudian orang akan berkata kepada saya, wanita kan betul orang yang ada penyakit mental tak boleh sembuh. Kemudian mereka tidak mendapatkan rawatan, hilang pekerjaan, sumber pendapatan tidak ada, jatuh dalam jurang-jurang sistem, kemudian berada di gelandangan contohnya, ataupun penyakit berulang, simptom berulang, kemudian berada dipenjarakan sebagai contoh, ataupun dimasukkan ke institusi kesihatan mental institutions. Macam mana nak sembuh? Kita dah pernah dah di dalam isolasi, kita tahu bagaimana rasa dia. Dan ini bayangkan, dan ini sakit, tak sihat, kemudian dikurung, tak boleh nak keluar mendapatkan bantuan, terputus daripada sistem sokongan. Stigma hadir, orang menghukum, dia ni kau ni malas, sebab tu kau tak pergi kerja. Padahal kita ni tengah berjuang ni, kemudian tidak diberikan peluang-peluang dan hak yang sama. Betul nak akses kepada rawatan tak boleh, betul nak mendapatkan peluang pekerjaan tak boleh, nak mendapatkan tempat tinggal tak boleh. Jadi sebab tu saya selalu katakan, kalau kita bercakap tentang isu kesihatan mental ni, it's not merely a healthcare issue, it is a social justice issue sebenarnya. Dan kita tidak address isu-isu ini. Peluang pekerjaan bagaimana, untuk mendapat tempat tinggal bagaimana, betul,
untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental, perkhidmatan kesihatan bagaimana, untuk mendapatkan peluang pendidikan bagaimana, untuk menjaga kebajikan kami bagaimana. Jadi hak-hak ini Daniel tidak diberikan sebenarnya. Jadi bayangkan dia sebenarnya satu perbincangan yang sangat luas. Jadi macam mana nak memperbetulkan tanggapan, menjawab balik soalan adalah semuanya bagi saya bermula dengan ilmu dan tidak mudah ataupun cepat menghukum. Sebaliknya datang daripada satu, orang kata, sifat empathy dan kasih sayang, kan, empathy and compassion. Jadi kita jangan merasakan bahawa bila ada orang ada isu kesihatan mental ataupun datang kepada kita, aku rasa nak bunuh diri lah. Kita tidak faham untuk seseorang individu nak meluahkan secara terbuka, Daniel mungkin seminggu tak tidur malam ni, aku nak bagi tahu Daniel ke tak? It's not easy. Aku nak bagi tahu Dr. Lau ke tak? Aku nak bagi tahu Puan Yana ataupun tidak. Kemudian kita dah kumpulkan segala keberanian, ketakutan kita tu berlaku, kita menghukum individu tersebut, kau ni itulah, ni mesti banyak dosa, ni mesti lemah iman, kau ni mesti tak semayang. Itu yang berlaku. Jadi ini menghindarkan mereka untuk meneruskan mencari bantuan dan pertolongan tersebut. Jadi kalau kita nak bercakap tentang tanggapan, persepsi negatif ni banyak sebenarnya, tetapi cara bagi saya yang paling, yang apa yang kita boleh laksanakan adalah bermula dengan menimbul ilmu dan tidak mudah ataupun cepat menghukum, insya-Allah. Banyak juga tanggapan kat luar sana